Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan buat pembincangan sikit kaitan dengan soalan-soalan dalam buku SPS. Itu merangkumi tajuk bab 5.0 genetik, iaitu 5.1 pembahagian sel dan juga 5.2 pewarisan. Okey, bagi aktiviti pembincangan 5.1, itu dalam buku SPS ni muka surat 40 berkaitan dengan gen, DNA dan juga kromosom. Jadi kita tengok pada soalan yang pertama, kaji rajah yang diberikan kemudian lengkapkan ruang dengan maklumat yang sesuai. Okey, dalam soalan ni telah diberi jawapan ya, autosom, protein, kromosom seks, DNA, gen dan juga nukleotida. Jadi berbalik kepada soalan yang diberi, kita tengok gambar rajah yang pertama ni adalah gambar rajah sel manusia, di mana dalam sel tu ada titik hitam tu yang kita panggil nukleus. Okey, dalam nukleus ni sebenarnya dia ada kita panggil kromosom kromosom daripada ayah dan juga daripada ibu lah. Okey, pasangan-pasangan kromosom ni membentuk kariotip lelaki atau membentuk kariotip perempuan. Okey, jadi soalan yang pertama, apa itu bahagian A ni? Bahagian A ni merupakan kromosom seks, di mana beza lelaki dan perempuan pada kromosom seks lah. Okey. Dan yang kedua, selain daripada kromosom seks, yang B pula, Q ni ialah autosom. Okey, autosom. Sama je, untuk kariotip lelaki pun ada, kariotip perempuan pun ada. Jadi yang seterusnya kita tengok daripada kromosom daripada ayah dan juga kromosom daripada ibu dibina daripada, tengok soalan yang C, DNA dan juga protein dalam bentuk helix ganda 2. Yang itu tengok helix ya, bentuk berbintal macam ni kita panggil bentuk helix ganda 2. Di mana ianya terdiri daripada unit-unit nukleotida untuk jawapan D, dan juga dalam unit nukleotida ni ada gen yang membawa baka lah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Manusia ni dia ada 46 kromosom, iaitu kalau kita dah bincangkan dalam kelas yang sebelum ni, dia ada 22 pasang autosom, okey, dan sepasang kromosom seks. Okey. Di mana yang ni kita tengok balik pada atas ni, kalau kita tengok autosom ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Itu saja untuk yang ni. Okey. Seterusnya kita tengok kromosom ni yang terbentuk berbenang halus dalam nukleus sel, terdiri daripada DNA ataupun nama penuhnya asid deoksiribonukleik dan protein. Okay. DNA terdiri daripada unit-unit nukleotida yang tersusun dalam bentuk helix ganda 2. Okey. Gen ialah bahan baka yang terdapat pada DNA. Jadi itu untuk soalan bagi muka surat 40 berkaitan dengan gen, DNA dan juga kromosom. Okey. Jadi murid-murid boleh rujuk kepada buku teks muka surat 76 dan 78 untuk menjawab kepada semua soalan dalam muka surat 40 ni. Okey, baiklah, kita masuk kepada aktiviti perbincangan bagi 5.2, iaitu pembahagian sel secara mitosis. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 79 sehingga 82 untuk awak semua jawablah soalan muka surat 41 dalam buku SPS ni. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama, lengkapkan ruang yang disediakan tentang peringkat-peringkat mitosis dalam peta alih di bawah. Okey, satu proses yang penting untuk awak ketahui, dia ada 4 proses yang utama di sini: profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Jadi kita tengok jawapannya macam mana. Okey, untuk proses profasa, kromosom dalam nukleus memendek dan menebal. Okey, dalam satu sel induk ni, kromosom yang berada dalam nukleus ni memendek dan menebal. Seterusnya, replikasi berlaku, dua kromatid terikat pada sentroma. Okey, replikasi berlaku, dua kromatid terikat pada sentroma. Jawapan untuk yang kedua lah.
Okey, kalau kita lihat yang ketiga pula dalam proses metafasa di mana gentian gelendung terbentuk. Okey, gentian gelendung terbentuk, kromosom tersusun di tengah sel sentroma. Okey, sentroma mula membahagi. Jadi tengok dalam bentuk ni ada satu kita panggil satah khatulistiwa. So beradanya kromosom-kromosom ni pada sentroma ni lah. Okey. Jadi mula membahagi kat sini. Okey. Seterusnya untuk proses anafasa, gentian gelendung menarik kromatid supaya berpisah jawapannya dan bergerak ke hujung kutub sel yang bertentangan. Pada masa yang sama sel mula membahagi. Okey, dari satu sel tu nak bahagi kepada dua kan dalam proses anafasa ni. Jadi yang penting kita tengok kromatid ni dia ditarik oleh gentian gelendung tu. Okey, untuk berpisah lah. Okey, dibawa ke kutub sel yang bertentangan. Dan proses yang terakhir itu telur fasa, dua sel anak yang sama terbentuk. Okey, sebab tujuan utama untuk proses pembahagian sel secara mitosis ni menghasilkan dua sel anak yang sama. Okey. Jadi untuk soalan kedua, lengkapkan ruang tentang mitosis. Okey, yang pertama maksud mitosis. Pembahagian sel yang menghasilkan sel-sel yang sama dari segi genetik. Okey, jawapannya sama. Untuk proses mitosis, sel yang terhasil adalah sama dari segi genetik. Yang soalan yang kedua, kita tengok tempat berlaku dekat mana. Pada manusia dan juga pada tumbuh-tumbuhan. Yang pada manusia, sel soma, iaitu semua sel yang berada dalam tubuh manusia lah. Sel soma ni. Okey. Dan yang kedua, di mana berlakunya proses mitosis ni, hujung pucuk dan juga hujung akar untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, hujung pucuk dan hujung akar. Jadi kita lihat pula yang ketiga, kepentingan dia. Kepentingan untuk proses mitosis ini berlaku. Yang pertama, untuk menghasilkan sel baharu untuk pertumbuhan dan untuk menggantikan sel yang rosak. Okey, itu kepentingan mitosis. Seterusnya, untuk memastikan bilangan kromosom pada sel anak dan sel induk adalah sama. Okey, kromosom dan juga sama untuk jawapan seterusnya. Jadi, pastikan murid-murid dapat menguasai proses pembahagian sel secara mitosis. Jadi, untuk subtopik seterusnya, 5.3, aktiviti perbincangan bagi pembahagian sel secara meiosis. Okey, ini murid-murid boleh merujuk kepada muka surat 42 dalam buku SPS dan untuk menjawab pada soalan-soalan ini boleh lihat buku teks muka surat 79 sehingga 82. Okey, lengkapkan ruang yang disediakan tentang peringkat-peringkat meiosis dalam peta alih di bawah. Okey, ini peringkat meiosis. Jadi dia ada meiosis fasa dua peringkat ni, peringkat pertama dan juga peringkat kedua. Jadi murid-murid bolehlah rujuk kepada buku teks ni untuk menjawab soalan ni. Kita tengok yang pertama, profasa. Kita tengok gambar rajah ni. Membran nukleus, sel induk dan kromosom. Untuk profasa, kromosom dalam nukleus memendek dan menebal. So jawapannya adalah menebal. Seterusnya, replikasi dan pindah silang berlaku pada kromatid. Okey. Pindah silang ini adalah satu proses beza antara meiosis dan juga mitosis. Dalam meiosis ada pindah silang. Okey. Seterusnya kita beralih kepada metafasa. Gentian gelendung terbentuk, kromosom homolog tersusun di tengah sel sentroma tidak membahagi. Okey. Dia tersusun di tengah sel sentroma tidak membahagi. Okey. Seterusnya kita masuk kepada anafasa di mana gentian gelendung menarik kromosom supaya berpisah dan bergerak ke hujung kutub sel yang bertentangan. Pada masa yang sama sel mula membahagi. Okey, ini dalam proses anafasa. Sama juga macam meiosis juga, dia telah ditarik oleh gentian gelendung untuk berpisah. Okey. Dan ditarik kepada hujung kutub sel yang bertentangan. Seterusnya proses telofasa, dua sel anak terbentuk. Okey. Dua sel anak telah terbentuk. Jadi kita masuk pula kepada proses meiosis. Okey, untuk fasa kedua, anafasa 2. Okey.
apa yang berlaku pada anafasa 2 di mana kromosom dalam nukleus memendek dan menebal. Okey. Namanya dia ulang balik, memendek dan menebal. Terus masuk kepada metafasa 2, tingkat kedua. Gentian gelendong terbentuk, kromosom tersusun di satah khatulistiwa sel. Okey. Kromosom tersusun pada satah khatulistiwa sel. Okey. Seterusnya, anafasa 2, kromatid-kromatid berpisah dan sel mula membahagi. Okey. Berpisah dan sel mula membahagi. Dan terakhir sekali pada telur fasa peringkat kedua, 4 sel anak terhasil. Jadi perbezaannya kita nampak jelas pada akhir kejadiannya 4 sel anak terhasil untuk pembahagian sel secara meiosis. Kalau secara mitosis hanya 2 sel anak yang terhasil. Okey. Jadi saya harap murid-murid dapat menguasai juga pembahagian sel secara meiosis. Jadi untuk muka surat 43 masih lagi dalam subtopik pembahagian sel secara meiosis. Soalan yang kedua, lengkapkan ruang tentang meiosis. Okey, jadi apakah maksud meiosis? Sama juga pembahagian sel menghasilkan gamet dengan bilangan kromosom yang separuh. Okey, kalau mitosis tadi dibawa aja kan daripada induk. Tapi yang ni dihasilkan gamet dengan bilangan kromosom separuh. Di mana tempat berlakunya? Okey, dia ada dua lah. Ni ejen reproduktif untuk perempuan dan juga lelaki lah. Perempuan berlakunya proses pembahagian sel jenis meiosis ini dalam ovari dan juga lelaki testis. Okey. Seterusnya, organ apa? Ini ialah organ pembiakan. Okey, baik kepada manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pula, dia ada jantan dia, enter, dan juga betina dia, ovari. Jadi, murid-murid boleh semak jawapan. Pastikan betul lah ya. Okay. Seterusnya, kepentingan meiosis. Kepentingan dia menghasilkan gamet atau sel pembiakan untuk pembiakan. Jadi, proses meiosis ni berlaku dalam inilah organ pembiakan ya. Okey. Seterusnya, membolehkan berlakunya variasi genetik di kalangan spesies yang sama. Itu kepentingan untuk meiosis. Okey. Soalan yang ketiga, proses mitosis dan meiosis adalah berbeza. Bandingkan proses meiosis dan meiosis. Ada banyak juga soalan yang bertanya berkaitan perbandingan antara mitosis dan juga meiosis. Jadi, pastikan murid-murid dapat buat perbezaannya. Okey. Yang pertama, tempat berlaku, dekat mana berlakunya proses mitosis dan juga kat mana berlakunya meiosis. Mitosis berlaku dalam sel soma, iaitu sel dalam badan ataupun tumbuhan manusia lah. Okey. Yang kedua, meiosis berlaku kat mana? Dia berlaku dalam sel pembiakan. Itu beza dia. Okey. Seterusnya, bilangan pembahagian sel. Mitosis 1 kali berlaku, meiosis 2 kali. Sebab tu ada fasa 1 dan juga fasa 2. Itulah beza meiosis dengan mitosis. Okey, bilangan sel anak yang terhasil berapa? Untuk mitosis 2 sel anak terhasil, untuk meiosis 4 sel anak terhasil. Seterusnya, bilangan kromosom dalam sel anak berbanding sel induk. Kalau proses mitosis sama dengan sel induk, kalau proses meiosis dia bawa separuh dari sel induk. Okey. Seterusnya, pindah silang. Dalam mitosis tiada, tak berlaku maksudnya. Dalam meiosis ada, berlaku pindah silang. Kandungan gen sel anak berbanding sel induk. Okey, gen sel anak yang terhasil sama dengan sel induk dalam proses mitosis, dalam proses meiosis berbeza. Dan seterusnya, variasi. Dalam mitosis tiada, dalam meiosis ada. Jadi, semak jawapan murid-murid ya. Okey, jadi kita masuk kepada aktiviti perbincangan 5.4 muka surat 44 dalam buku SPS, iaitu alel dominan dan alel resesif. Alel-alel. Okey. Kita tengok soalan pertama, berikan maksud alel dominan dan alel resesif. Okey, yang pertama kita lihat soalannya, alel yang dapat menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan alel dominan atau alel resesif. Okey, itu soalan ataupun soalan yang pertama. Ini jawapan dia lah, dominan dan juga resesif. Yang B pula, alel resesif
alel yang hanya dapat menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan alel resesif yang lain. Okey. Kalau resesif dengan resesif baru dia dapat tunjukkan ciri. Kalau dia berpasangan dengan dominan, dominan yang mengawalnya dan dominan itulah yang dapat menunjukkan ciri-cirinya. Okey, kita tengok yang kedua. Trait dominan dikawal oleh alel dominan, manakala trait resesif dikawal oleh alel resesif. Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatakan jenis alel yang mengawal trait pada manusia di bawah. Okey. Kita tengok alel dominan ke alel resesif. Okey, yang pertama, boleh menggulung lidah. Ini adalah alel dominan. Tidak boleh menggulung lidah, ini merupakan alel resesif. B pula, rambut kerinting, alel dominan. Rambut lurus, alel resesif. Cuping telinga melekap, alel resesif. Cuping telinga bebas, alel dominan. Okey. Kerdil, alel resesif. Tinggi, alel dominan. Berlesung pipit, alel dominan. Tidak berlesung pipit, alel resesif. Bulu mata pendek, alel resesif. Bulu mata panjang, alel dominan. Jadi soalan yang ni just kenal pasti saja sama ada ciri-ciri ataupun pada manusia ni sama ada dikawal oleh alel dominan ataupun alel resesif. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada muka surat 45 dalam buku SPS, iaitu aktiviti perbincangan 5.5, mekanisme pewarisan ciri pada manusia. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 86 sehingga 89 untuk jawab soalan-soalan dalam muka surat ni. Okey, kajian Gregor Mendel terhadap tumbuhan P dapat menerangkan pewarisan ciri pada organisma. Jadi berpandukan hukum Mendel, tunjukkan mekanisme pewarisan monohybrid pada anak yang dilahirkan dengan menggunakan raja skema. Tentukan kebarangkalian untuk mendapatkan anak dengan trait. Okey, jadi kita tengok baliklah. Yang ni dah kita belajar. Kita tengok balik macam mana. Okey, T alel yang membawa trait tinggi. T kecil ni alel membawa trait kerdil. Jadi bezanya T yang besar ni adalah dominan. T yang kecil ni adalah alel resesif. Okey, kita tengok yang pertama fenotip induk, daripada induknya yang tinggi dan juga kerdil. Jadi genotip induk ni ada dominannya TT dan juga yang kerdil ni ada T kecil dengan T kecil lah. Jadi proses meiosis berlaku menghasilkan gamet. Okey, yang pertama kita tengok kita hasilkan gamet yang pertama T besar, yang terusnya gamet sebelah kerdil ni T kecil dan juga T kecil. Di mana selepas tu persenyawaan berlaku dalam genotip anak untuk pasal pertama ni, kita gabungkanlah antara di sebelah tinggi dan juga kerdil ni, berlaku persenyawaan kan. Jadi yang terhasil adalah T besar T kecil untuk genotip pasal pertama yang pertama, seterusnya T besar dan T kecil apabila persenyawaan itu berlaku. Okey, yang ketiga pula dia ada T besar dan T kecil. Dan yang terakhir pun T besar dan T kecil. Jadi fenotip anak, okey, yang terhasil keseluruhannya, yang pertama tinggi, yang kedua pun tinggi, yang ketiga pun tinggi, yang keempat pun tinggi. Okey, di mana kita ada dominan yang menguasai ciri-ciri pada anak tu. Okey, jadi semuanya tinggi. Okey, nisbah. Okey, nisbah dia. Nisbah fenotip. Okey, ada 4 yang tinggi, 0 yang kerdil. Langsung tak ada yang kerdil, maksudnya keempat-empatnya ni. Jadi anak tinggi berapa? 1 atau 100% ataupun 100%. Ialah 4 yang terhasil, tak ada langsung kerdil yang terhasil. So anak kerdil berapa? 0 ataupun 0%. Tiada langsung berlaku anak kerdil. Jadi ini asas lah. Okey, yang pastinya semua murid kena faham asasnya sebelum kita tengok lah kepada soalan-soalan yang lain lah berkaitan dengan ini. Okey, seterusnya fenotip induk tinggi dan juga tinggi. Okey, tinggi dan tinggi. Kita tengok apa yang terhasil kalau tinggi dan tinggi ni. Okey, genotip induk punya ada T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, kita ambil tinggi dan tinggi, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi kita di sini berlakunya meiosis, menghasilkan gamet. Yang pertama adalah gamet T besar, seterusnya T kecil. Di sebelah yang satu lagi
T besar juga dan juga T kecil. Setelah itu proses persenyawaan berlaku, maka menghasilkan genotip anak untuk fasa kedua. Sebab kita ambil daripada fasa pertama ni, kita ambil balik, yang kita kacukkan balik. Okey, yang kedua ni pula berlakunya T besar hasil daripada persenyawaan tu. Okey, T besar, T kecil. Okey, seterusnya T besar, T kecil. Okey, kita ambil huruf besar dulu. Kita tulis T kecil, T besar dulu, walaupun kat depan ni adalah T kecil dulu. Kita ambil dulu T besar, T kecil. Seterusnya, yang terakhir, T kecil. Maksud ni, T kecil, T kecil. Jadi, fenotip anak untuk kacukan kali kedua ni. Okey, yang terhasil ialah T besar sememangnya tinggi. T besar, T kecil ada dominan tetap juga tinggi. T besar, T kecil ada dominannya tinggi. Dan seterusnya yang terakhir ada T kecil. Maka barulah resesif dan resesif kerdil terhasil. Okey, jadi nisbah fenotip 3 yang tinggi, 1, 2, 3, 3 tinggi dan juga 1 kerdil, mana yang last kali ni adalah kerdil. Anak yang tinggi 3/4 ataupun 75%, sebab 1, 2, 3 daripada 4 anak yang terhasil. Seterusnya, anak yang kerdil 1/4 ataupun 25% sahaja yang terhasil. Ini yang terakhir. Okey. Seterusnya kita lihat pada muka surat 46, masih lagi dalam mekanisme pewarisan ciri pada manusia. Okey, tengok soalan yang ketiga. K alel membawa ciri tangan kanan, iaitu ataupun dominan, normal. Dan K kecil alel membawa ciri kidal, iaitu resesif. Jadi kita lihat kepada sini, induk lelakinya K besar, K kecil. Induk perempuannya pula K kecil, K kecil. Jadi apabila proses meiosis berlaku menghasilkan gamet, kita lihat di sini gamet yang terhasil K besar, K kecil. Kita lihat daripada atas, iaitu turunkan ke bawah. Apabila proses meiosis itu berlaku, gamet terhasil K besar, K kecil. Untuk perempuan pula terhasilnya gamet K kecil, K kecil. Dan persenyawaan berlaku antara lelaki dan juga perempuan menghasilkan genotip anak. Okay, genotip anak ni kita tengok. Kita ambil, turunkan sini, K besar, senyawakan dengan K kecil. Terhasilnya K besar, K kecil. K besar juga, ke sebelah sini akan dapat K besar, K kecil. Yang satu lagi gamet disenyawakan dengan perempuan ni. Okey, K kecil, terhasil K kecil, K kecil. Satu lagi K kecil, naik atas K kecil. Kecil, K kecil. So, genotip anak dia K besar, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Jadi, fenotip anak, okey, ciri-ciri pada anak ni. Yang pertama, normal. Yang kedua, sanad hasil ni pun normal. Yang ketiga, kidal. Kenapa? Sebab duanya resesif ya. K kecil, K kecil. Yang terakhir pun kidal. Sama juga resesif, K kecil, K kecil. Okey, nisbah fenotip. 2 normal, 2 kidal. Okey, nisbahnya 1, nisbah 1. Okey, anak normal 1/2 ataupun 50%. Okey, anak kidal sama juga 1/2 ataupun 50%. Itu cara-cara kita ni. Dan soalan ni kebiasaannya ditanyalah dalam peperiksaan. Okay, kertas 2 atau kertas 3 lah kita tengok soalan-soalan yang ditanya berkaitan dengan ni. Okey. Seterusnya, soalan nombor 4. Bandingkan seks manusia. Okey, ciri-ciri. Yang pertama, kandungan kromosom dalam sel soma. Untuk lelaki, 44 kromosom tambah dengan 1 kromosom XY. Yang perempuan pula, 44 tambah dengan XX. Okey, keseluruhannya berjumlah 46 lah kromosom. Kalau ikut pasangan, 23. Okey, yang beza kat situ, pasangan ke ataupun bilangan kromosom. Okey, nama gamet ataupun sel pembiakan. Untuk lelaki, sperma. Yang perempuan, ovum. Okey. Seterusnya, kandungan kromosom dalam gamet. 22X tambah 22Y. Okey, 22 tambah X, 22 tambah Y. Yang perempuan pula, 22 tambah X. Okey, sebab apa kita nanti nak bezakan hasil ataupun apabila persenyawaan berlaku dalam manusia ni, apakah hasilnya tu lelaki ke perempuan anaknya. Itu dia tujuan lah yang kita nak mudah fahaman. Okey, jadi kita tengok pula
Untuk soalan yang kelima, lengkapkan raja skema penentuan jantina pada manusia. Kemudian jawab soalan-soalan. Okey, ini bapa ataupun ayah. Yang keduanya ibu. Okey, setiap induk ni bawa 44 plus ataupun tambah XY. Yang ibu 44 tambah XX. Okey, ini adalah kandungan kromosom ni dalam ibu. Okey, apabila proses X. Okey, proses X ni apa proses X? Proses X ni adalah proses meiosis. Sebab dia membagi dalam ni, dalam proses meiosis. Dan dalam proses X ni juga kita tengok apakah apabila meiosis ni berlaku, maka penghasilan gamet dapat berlaku juga. Okey, yang pertama kita tengok gambarnya 22 tambah X daripada ni bapa, dan juga 22 tambah Y. So, keseluruhannya berdapat 44 tambah XY. Untuk perempuan, gamet yang terhasil, okey, 22 tambah X, 22 tambah X. Jadi, bila ditanya pula, apa proses Y ni? Proses Y ni apa? Proses Y ni adalah persenyawaan. Okey, proses Y adalah persenyawaan. Buat tengok kat situ ada persenyawaan. Okey, genotip anak pula, apa yang terhasil? Okey, kita ambil 22X, turunkan sini, kita pergi ke sini 22X. So, dapat 44 tambah XX untuk genotip anak yang pertama. Seterusnya 22X, okey, disenyawakan dengan sebelah sini 22X dapat 44X plus XX juga. Okey, seterusnya okey, yang last tadi tu hasilnya jantina anak tu lelaki-lelaki dan juga perempuan-perempuan. Jadi macam tu je lah. Tengok balik dalam saya punya slide. Apa yang berlaku dekat yang terakhir tadi mungkin kita skip sikit. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Saya harapkan awak buat dulu soalan dalam buku SPS ni dan buat pembetulan sekiranya berlaku kesilapan. Okey, sebabnya itulah dia proses pembelajaran. Kalau awak tak buat dulu, awak hanya tengok apa yang saya terangkan, apa yang saya bagi pada awak, bukan tak dapat tapi persentasenya sangat sikit. Okey, bila awak buat dulu, awak semak dengan saya punya jawapan, saya cuba terangkan, okey. Saya cuba bagi yang terbaik untuk ini. Kita sama-sama lah cuba supaya dapat yang terbaik. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih kerana bagi perhatian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.